sebab kenapa UMNO perlu menjalankan atau perlu mengadakan pilihan raya ini secepat mungkin. Alright, ni saya cerita dahulu. Okey, now 3 sebab kenapa UMNO perlu mengadakan pilihan raya ini secepat mungkin, tuan-tuan. Alright, sebab yang pertama dan sebab yang ketiga ni memang akan mengejutkan tuan-tuan. Ini biasalah untuk clickbait kan. Sebab yang pertama adalah kajian daripada Invoke. Okay. Sebab yang pertama adalah kajian daripada Invoke. Dan juga, bukan setakat Invoke, kajian daripada, bukan selain daripada Invoke, mendapati bahawa sokongan orang Melayu terhadap UMNO sudah menurun. Kajian orang Melayu sokongan orang Melayu terhadap UMNO sudah mula on a downward trend. Sudah mula dalam trend yang menurun. Disebabkan oleh dalam trend yang menurun sekarang ini, UMNO dalam dilema. Kalau dibiarkan lagi perkara ini berlautan lagi lama, mereka kuatiri bahawa jumlah ataupun kita panggil sebagai sokongan orang Melayu terhadap UMNO itu akan merudum lagi teruk. Nah, walaupun didapati bahawa jumlah ataupun sokongan orang Melayu terhadap UMNO itu menurun, tetapi belum tentu sokongan orang Melayu itu pergi kepada Pakatan Harapan. Itu yang dipastikan, yang cuba dipastikan oleh satu kajian lain. So ke arah mana mereka ni? Ke arah mana mereka ni? Dia masih lagi ada yang undecisive. Dia orang tak decide lagi. Di situ kita boleh main peranan untuk menentukan bahawa undian ataupun sokongan mereka beralih. Okay. Now, disebabkan oleh keadaan itu, so the next pilihan yang terbaik bagi mereka adakah, sebab kalau kita tengok PRN Melaka dan juga Johor, pilihan pertama adalah UMNO, pilihan kedua adalah PN, pilihan ketiga adalah Pakatan Harapan. Ini jelas. Ini jelas, 3 ini adalah mengikut turutan demikian pada PRN Johor dan juga Melaka. Namun kajian terkini mendapati bahawa swing terhadap parti yang disokong itu telah terbalik. Yang pertama adalah Pakatan Harapan, yang kedua adalah UMNO, yang ketiga adalah Perikatan Nasional. Ini swing terbaru yang kita dengar dan kita dapati. Now, daripada keadaan ini, jumlahnya agak rapat di antara satu sama lain. Tetapi, macam saya kata tadi, walaupun swing 9%, namun begitu, adakah 9% itu menyebelahi Pakatan Harapan atau tidak? Itu satu persoalan. Now, persoalan kedua, daripada segi undi bukan Melayu, yang tu insya-Allah tidak ada masalah. Macam saya kata tadi, tidak ada masalah. Still konsisten, malah meningkat undian bukan Melayu kepada Pakatan Harapan. Namun begitu, bukan Melayu punya sokongan walaupun tinggi, tak guna juga sokongan tinggi kalau sekiranya tak turun mengundi. Okey? Sokong. Kita sokong, lawan tetap lawan, reformasi, tapi tak turun mengundi. Masalah. Okey? So, kena turun mengundi. Itu saya kata tadi, pesanan penaja. Suka atau tidak, nak kena juga bawa keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, paksa. Kalau ni, tuan-tuan punya tugas mudah saja. Tak perlu nak telefon orang jauh-jauh, telefon saudara-saudara, dah turun mengundi dalam WhatsApp group. Siapa tak turun mengundi, tolong turun mengundi sekarang, please. Tolong turun mengundi. Ada masalah ke tak boleh turun mengundi? Ada isu ke? Tak ada duit ke? Nah, saya bagi duit. Tak ada duit minyak? Nah, saya bagi duit minyak. Nak harapkan kami memang kami tak bagi duit minyak, kita tak ada duit. Kan? Kita nak buat perubahan, tuan-tuan. Kata nak buat perubahan. Ini masa untuk kita nak buat perubahan. Ini sedikit pengorbanan kita. Kumpul duit sikit tak apa. Tak ada duit minyak, kita bagi dia duit minyak. Kan, tak ada duit tak ada duit belanja, kita bagi dia sikit duit belanja. Tak adalah banyak sangat, bagilah sikit, sekurang-kurangnya boleh pergi mengundi untuk kita. Sampaikan dia tidak ada alasan untuk tidak turun mengundi. Dan menurut Wan Junaidi, menteri apa dia? Dia mengatakan bahawa bilik tempat mengundi akan diextendkan 1 jam daripada kebiasaan. Ini kita akan tunggu SPR umumkan lagi nantilah. Kita akan umumkan nanti. SPR akan umumkan ke kita. SPR akan umumkan 1 jam. Biasanya kalau tutup pukul 5, dia mungkin tutup pukul 6. So, tak ada alasan. Kat mana tempat nak mengundi is? Okey. Kat mana tempat nak mengundi? Ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak sendiri. Alright. Apa yang tuan-tuan perlu buat? Okay. Tuan-tuan pergi dekat sini website ni. Semakan atau Google je. Semakan SPR. Ni saya turun sikit. Right. Tuan-tuan Google je. Semakan SPR ni. Semakan SPR dekat Google ni. Nanti dia akan ada ni. Semakan daftar pemilih SPR ni. Nampak? Okay. So dekat sini, apa yang tuan-tuan buat? Masukkan nombor IC.
Kemudian captcha ni masukkan nombor captcha. Masukkan nombor IC. Contoh, saya nak bagi contoh lah Okay, ini apalah. Saya tak tahu. Okay. Masukkan nombor IC anda dekat sini. Masukkan nombor IC anda dekat situ, My SPR, semak daftar pemilih kat atas ni. Semak daftar pemilih, masukkan nombor IC. Daripada situ kita boleh nampak di mana anda mengundi. Di mana anda mengundi, saluran berapa semua boleh semak dekat situ. Kalau adik-beradik ke kakak abang ke saudara mara mak bapak ke jiran ke tak reti, tolong tuan-tuan perempuan tolong bantu kita. Bantu kita dapatkan dia orang semak. Itu sebab pertama. Mengikut undian, mengikut kajian, UMNO still confident. Dia kata bahawa kajian mengatakan bahawa mereka makin sokongan orang Melayu terhadap mereka masih tinggi. Itu kajian, itu dia punya delusion dia punya hayalan dia. Okay, itu dia punya hayalan dia. Dia rasa masih tinggi. Namun begitu, daripada kajian mereka sendiri, ini kajian mereka sendiri, itu tidak benar. Kajian mereka sendiri sebenarnya itu tidak benar. Mereka tahu daripada kajian mereka sokongan itu mulai merudum. Sokongan itu mulai merudum dan turun sekarang ini disebabkan antara lain kes Rosmah, kes Najib, LCS. Rupanya apa yang Pakatan Harapan kata selama ini adalah benar, tidak lain melainkan benar-benar belaka. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah ini perlu dilakukan segera kerana melibatkan politik dalaman UMNO. Apa dia? Zahid perlu buktikan dia sebagai presiden boleh membawa kemenangan kepada kepada UMNO di dalam pilihan raya kali ini. Sekiranya dia gagal memenangi pilihan raya kali ini, maka Zahid boleh di-oust, dipinggir, dibuang begitu saja. Kan, kalau kita tengok dalam pilihan raya yang lepas, yang membawa kekalahan, Presiden UMNO yang membawa kekalahan dalam PRU 2018 adalah Najib Tun Razak. Lepas itu barulah Zahid take over. Disebabkan oleh kekalahan itu, Najib tersingkir menjadi presiden, digantikan oleh Zahid. Dia ingatkan dia boleh jadi Perdana Menteri, rupanya tidak. Dia menjadi presiden di dalam kegelapan, di dalam kejatuhan UMNO. Kemudian, sekarang ini, inilah masa untuk dia nak buktikan bahawa dia boleh menjadi presiden yang membawa kemenangan kepada UMNO. Berdasarkan kepada poin nombor 1 tadi, kalau dia gagal, maka inilah matinya politik Zahid. Di sinilah matinya politik Zahid. Bukan setakat matinya politik Zahid, berkemungkinan dia akan masuk ke dalam penjara. Dan dalam masa yang sama juga, dia kena pastikan bahawa kemenangan kali ini menyebabkan dia boleh, this is do or die. Kalau dia menang, maka dia punya politik tu career dia akan jadi panjang. Presiden, Perdana Menteri, dan dia boleh bawa UMNO tu jauh. Tapi kalau dia kalah, that's it. Kubur kat sinilah politik dia, berkubur kat sinilah dia punya hikmat dia. Berumur kat sinilah dia punya politik dia dan juga dia punya, orang kata apa, hidup dia sebagai seorang citizen. Berkemungkinan besar dia akan masuk ke dalam penjara. So sebab pertama tadi tuan-tuan, kita kata kajian. Kajian, mereka takut semakin lama benda ini dibiarkan, maka semakin tinggi peluang Pakatan Harapan untuk menang, rendah peluang untuk orang kata untuk what do you call that, untuk UMNO Barisan Nasional untuk menang. So kalau sekiranya tak jadi bubar esok, dia confident nak bawa ke tahun depan, memang dia orang sengaja nak menggali kubur dan menempah keranda sendirilah. Itu perumpamaan dia. Okay. Now, dua sebab. Sebab yang kedua saya kata tadi, Zahid perlu buktikan bahawa dia boleh menang dengan sebab yang pertama. Kalau sekiranya dia tak boleh menang, tak boleh bawa kemenangan itu, this is the end of Zahid punya political career dan juga career dia sebagai civilian kalau dia didapati bersalah. Ingat kes Zahid sekarang ini, akal budi ni bulan 11 ini adalah dia punya keputusan. Bulan 11 ini dia punya keputusan, dan kalau keputusan itu tidak menyebelahi dia, berkemungkinan besar dia, itulah kita kata tadi, habislah career politik dan juga hidup dia. Now, nombor tiga dan yang ini paling penting tuan-tuan. Nombor 3 dan ini paling penting, kes Zahid. Now, kes Zahid ini akan ditentukan pada bulan 11 ini.
kes Zahid akan ditentukan pada bulan November sama ada dia bersalah atau tidak. Kes akal budi, sama ada dia bersalah atau tidak. Now, kalau sebelum kes itu ditentukan, boleh tak Zahid menjadi calon? Jawapannya adalah boleh. Kerana dia tidak didapati bersalah lagi. Cuma berisiko lah untuk kalau dia didapati bersalah, berisiko. Now, dia macam ni. Sebelum dia didapati bersalah, dia jadi calon, katalah pilihan raya, menang. Okay, dia menang. Katalah dia menang. Bukan UMNO menang, katalah dia menang. Dia menang sebagai ahli parlimen. Kemudian dia didapati bersalah. Adakah hilang kelayakan dia sebagai ahli parlimen? Tidak. Menurut perlembagaan, selagi mana dia merayu dalam masa 14 hari, rayuan 2 tahun. Setahun 2 tahun. Kemudian kalah ke menang, rayuan lagi. So mungkin kes dia habis 3-4 tahun akan datang. Mungkin 2-3 tahun akan datang baru selesai kes dia. 23, 24, 25, 26. Mungkin 26, mungkin 27. Baru habis kes dia. Bersalah atau tidak. So dia perlu adakan pilihan raya sebelum jatuh hukum. Pilihan raya itu perlu diadakan sebelum jatuh hukum. Kerana kalau sudah jatuh hukum, katalah bulan 11 dah jatuh hukum, pilihan raya tahun hadapan, dia tak boleh jadi calon. Dia berbeza tuan-tuan, kalau dah jadi calon dan dah menang, dia tidak hilang jawatan sebagai ahli parlimen. Tapi kalau jatuh hukum, katakan dah jatuh hukum, okay, dia tak hilang jawatan ahli parlimen. Tiba-tiba bubar tahun hadapan. Dia tak boleh bertanding sebab dia dah ada hukuman. Dia punya presiden kes dia adalah kes Tian Chua, di mana Tian Chua dijatuhkan hukuman RM2,000. Disebabkan oleh hukuman itu, maka Tian Chua tidak boleh menjadi calon dalam PRU ke-14 yang lepas. Okey? Dia tidak boleh menjadi calon dalam PRU ke-14 kerana dalam perlembagaan menyatakan seseorang ahli parlimen, kalau nak jadi ahli parlimen, dia tidak boleh ada kes jenayah, hukuman jenayah. Penjara tidak lebih daripada 1 tahun. Dia penjara, kalau penjara lebih daripada 1 tahun atau denda lebih daripada RM2,000, maka dia tidak layak menjadi seorang ahli parlimen atau bertanding menjadi seorang ahli parlimen. Itu perlembagaannya. Jadi amat penting benda ini diadakan secepat mungkin. Bayangkan dia presiden UMNO, dia tak boleh bertanding kerana dia dapati ada kes. Dan dia ada kes. That's even worse. That is even worse. Just adding salt to the wound, kita kata. Kita tambah garam di atas luka dia. Pedih teman-teman. Dahlah dia presiden UMNO, dia dapati bersalah menghadapi masalah yang whatever cause, kes yang kita cerita sekarang, akal budi tu. Akal budi tu, dia akan ada masalah dengan itu. Dia akan meninggalkan reputasi yang amat buruk kepada UMNO. Najib masuk jail, Rosmah dia dapati bersalah, tiba-tiba Zahid dia dapati bersalah juga. Mati UMNO tuan-tuan. Dahlah 2 kes tu pun dah merudum, LCS dah merudum, ditambah pula dengan kes Zahid lagi merudum kes reputasi UMNO. Lagi merudum reputasi UMNO. So Zahid macam mana? Dia rasa dia confident tak dengan kes akal budi macam kes UKSB? Kes UKSB dia ada 40 kes didapati tidak ada prima facie. Sekarang ni rayuan sedang dibuat. Tetapi kes ini Zahid tak confident. Beza dengan UKSB punya kes. UKSB punya kes, kalau kita tengok, kalau kita lihat UKSB punya kes, dia tidak ada money trail. Dia umpama daripada UKSB Hong Kong dipindah Colin dia punya orang yang bagi duit tu, dia bagi kepada UKSB Malaysia. UKSB Malaysia 3 orang ni dikata dihantar duit dengan Zahid. Tetapi duit dengan Zahid tu tak nampak, tak ada trail. Sampai hakim kata, mungkin duit tu tak sampai pada Zahid, mungkin korang yang ambil. Sampai hakim kata macam tu. Apa bukti yang duit tu sampai pada Zahid? Tak ada. Dia tak ada connection tu, tak ada. Nexus tu tak nampak. Now, itu kes UKSB. Kes akal budi is different. Kes akal budi ni, di mana saya nak cerita pada tuan-tuan, ada money trail, ada check, ada dokumen, ada orang kata apa, ada transfer of money. Now, beza kes akal budi dengan kes UKSB, ini kes pecah amanah. Kenapa pecah amanah? Zahid adalah seseorang yang bertanggungjawab kepada salah seorang pemegang amanah, trustee kepada akal budi. Tetapi dia menggunakan wang akal budi itu untuk kegunaan peribadi dia. That is the problem dekat situ. Dan dibuktikan, dan Zahid sendiri tidak menafikan perkara tersebut. Cuma dia kata ini semua ada alasan-alasan yang dibenar. Dia berbeza dengan kes UKSB. UKSB Zahid kata saya tak pernah terima duit tu. Berbeza. Yang ni dia kata ya saya terima. Tapi it's justifiable. Dia kata justifiable. Maksudnya apa? Ya, saya terima duit tersebut, saya ambil memang dapat duit tersebut,
Memang saya bayar saya punya Rotek insurans kereta saya RM100,000. Memang saya bayar beli rumah juta. Dia bawa hakim siap tengok rumah yang dekat juta, berapa juta dekat Rahman Putra tu. Selepas Tol Kajang belah kiri tu kan. Dia kata dia beli untuk untuk tahfiz dia dan sebagainya. Memang dia ada buat semua benda tu. So money trail itu ada. Cuma adakah pembelian ataupun penggunaan duit itu justifiable? Justifiable, adakah dibenarkan? Kalau tidak dibenarkan menurut peruntukan sebagai yayasan, maka dia boleh didapati bersalah. Jumlah tak penting Walaupun diguna RM10, RM100, RM1,000, RM100 juta, amount tu tak penting. Yang penting ada terdapat penyalahgunaan kuasa ataupun terdapat penyelewengan, criminal breach of trust, CBT. Kalau ada berlaku CBT, elemen itu ada, maka dia boleh didapati bersalah. Now dia tak nak ambil risiko ni tuan-tuan. Kalau dia ambil risiko ni, dia akan ada hadapi bersalah. Dia akan ada menghadapi masalah nanti. So disebabkan dia tidak nak ambil risiko ini. Risiko ini terlalu besar untuk Zahid nak bermain-main dengan risiko ini. So baik dibubarkan parlimen ini secepat mungkin. So dia boleh bertanding. Dan kalau sekiranya dia dijadikan Perdana Menteri ataupun seseorang yang dia boleh trust menjadi Perdana Menteri. Contohnya macam mungkin Tok Mat ke, mungkin Ahmad Mazlan ke kan. Mana kita tahu Ahmad Mazlan tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Mungkin orang-orang yang dia trust ada kemungkinan boleh dia dilepaskan. Tuan-tuan, bukan kecil benda ni tuan-tuan. Permainan ni penting. Sebab itu saya kata persepsi paling besar sekarang ini. Apa persepsi paling besar tuan-tuan? Persepsi paling besar ialah apabila kita mendapati penyamun-penyamun ini. Penyamun-penyamun ini bermain dengan persepsi kita. Bermain dengan apa? Bukan persepsi, apa bukan? Ialah dia bermain dengan persepsi orang Melayu kita. Dia sekarang ini dah timbul lah cerita isu Melayu, isu Islam. Dia mula bakar perkauman, dia mula bakar keagamaan. Okay? Benda ini sekarang ini bermain. Sekarang ini benda ni dimainkan dan akan dimainkan lagi. Kan isu DAP, isu Islam liberal, isu ini dah mula keluar balik dah. Nah, kalau tuan-tuan sebagai orang Melayu Islam terpedaya dengan perkara ini, maka simple je saya kata tuan-tuan. Kita telah menjual negara kita kepada perompak dan penyamun sekali lagi. Dan salahnya sekarang bukan salah pada mereka yang merompak dan menyamun. Salahnya pada kita kerana kita memberi mereka peluang untuk menang. Betul tak betul? Kita yang bagi peluang mereka untuk menang. Tapi kat sini tak adalah. Yang channel saya ni alhamdulillah semua ni okey. Tapi takkan kita nak biar saudara mara kita, kawan-kawan, sahabat anda kita jadi macam tu. Sebab itu saya kata penting untuk kita semua ni memain peranan. Now each and every one of us it's important. Now download aplikasi Cista, CISTA. Pergi dekat Apple Store ataupun dekat Play Store, dekat iOS, Cista, CISTA. Huawei je tak ada. Download, jadi sukarelawan, bantu kami. Alhamdulillah untuk Petrajaya kita sudah ada cukup sukarelawan, cukup, tapi bukan maksudnya cukup sempurna, tapi ada sukarelawan untuk jadi pacar kita. Alhamdulillah kita beratus orang telah mendaftar. Alhamdulillah. Saya tak boleh bagi jumlah yang sebenar, ini rahsia saya, rahsia kami. Beratus orang telah mendaftar untuk jadi pacar, polling agent, counting agent di Petrajaya saja. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kita perlukan ramai lagi. InsyaAllah. Kita perlukan anda untuk buat perubahan. So adakah saya nak kata kalau nak menang, formula nak menang mudah je tuan-tuan, turun undi. Terutama bukan Melayu, turun undi. Melayu memang wajib lah. Yang tu tak ada dakwa-dakwi. Tapi yang bukan Melayu ni, tolong. Please don't give excuses. Please go out and vote. And I don't want like people to complain after this. The government is like this, the country is like that, the administration is like this, like that. And yet, during the election day, you did not turn out and vote and cast your vote. And vote those who can really make the change. That's the problem with us. We made a lot of 1001 complaints and excuses. And yet, during the election day, you didn't even show up and cast your vote. Because, I'm lazy. I've got better things to do. Then don't complain lah. Don't complain lah. If you don't even want to go out and cast your vote, and yet you want to complain about the government. It's illogical kita kata. But I believe those who are watching me, siapa yang menonton saya ni, I believe you guys, you girls, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, Datin, Tan Sri, Puan Sri, anda memang semangat LTL itu ada. Okay? Right.
terus insyaAllah, terus bersama dengan kita, terus menyokong. Kita tunggu esok. Kalau betul ada pengumuman, maka saya akan buat live saya selepas pengumuman tersebut, insyaAllah.